Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Marilah sama-sama kita berniat iktikaf di dalam masjid kita ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita selama mana kita berada di dalamnya. Kita masih membincangkan berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW menjalankan kehidupan dia dalam semasa umurnya masih muda. Dan kita telah bincangkan juga bagaimana Nabi SAW mengambil jalan untuk menafkahkan dirinya melalui mengembala kambing. Dan bagaimana Nabi SAW telah berjumpa dengan Buhairah pada sebelum itu, dan bapa saudaranya Abu Talib telah ditemuduga oleh Buhairah ataupun Bahira siapakah anak kecil yang datang bersamanya. Lalu Abu Talib menyebutkan bahawa anaknya, tetapi Bahira kata, kazabta, kamu bercakap bohong. Sebenarnya dia ini tidak layak baginya pada waktu sekarang ini memiliki seorang bapa. Ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulam hayyan. Bahira kata, ini bukan anak kamu, dan dia pada waktu sekarang ini ayah dia tidak layak ataupun sekarang ni masih ataupun tidak kena apa, ayyakuna abu hadzal ghulam hayyan. Sekarang ni tak sepatutnya ayah budak ni masih lagi hidup. Maknanya Bahira dia tahu ciri-ciri Nabi SAW dan apa benda lagi, dan dia tahu bahawa Nabi SAW sebelum kelahiran Nabi, dia bapa dia telah meninggal dunia. Seterusnya, apa yang kita dapat daripada kisah yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu bagaimana Nabi SAW ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi SAW ingin menyertai sahabat-sahabat dia untuk pergi ke pesta di Mekah. Lalu Allah Ta'ala tidurkan dia, yang mana tuan kitab kita disebut Nabi SAW manusia seperti orang lain. Dia dibekalkan dengan nafsu dan juga akal seperti manusia yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi SAW nafsu, keinginan dan juga akal fikiran seperti orang lain, supaya kita manusia ni, umat akhir zaman ni, umat dia, orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menjadikan Nabi ni sebagai contoh. Kerana kita dan Nabi SAW sama saja. Allah Ta'ala dak beri kepada Nabi SAW nafsu, keinginan dan juga sama seperti kita semua. Tak? Kita pun ada keinginan semasa muda kita, Nabi pun ada keinginan macam kita juga. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi SAW untuk menjadikan Nabi SAW bersedia untuk mendapat wahyu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kerana
tidak ada mana-mana nabi dan juga rasul yang masa silam dia gelap. Tak ada hak yang mana-mana nabi ataupun rasul sebelum dilantik dia ni sebagai nabi atau juga rasul, dia ni PA uduh ada. Nabi dan juga rasul tidak ada di kalangan mereka ni hak yang pernah buat maksiat sebelum daripada diangkat ataupun dilantik sebagai rasul ataupun nabi. Gitu. Allah Ta'ala jaga sebelum daripada kenabian lagi. Daripada keturunan dan juga PA perangai hak yang dijaga oleh Allah Ta'ala bagi nabi tersebut. Kerana jika ataupun kalau nabi ataupun rasul ni mereka ada sejarah silang yang tak molek, maka ianya menjadi hujah bagi orang ataupun bagi pengikut dia, bahawa dia kata tak usah buat baik lah, tak usah buat aling lah. No. Masa mu kecil-kecil dulu mu perangai uduh juga. Takkan mu nak ajak orang kepada benda yang baik. Ni satu dalil ataupun satu tohmahan ataupun satu benda okay? Satu perspektif orang akan tengok dia ni daripada sudut pandang yang lain. Jadi nabi dan juga rasul, Allah Ta'ala jaga mereka. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri seperti orang lain keinginan sama seperti manusia yang lain. Contoh macam kita sebut tadi, nabi rasa nak pergi, rasa nak sertai kawan-kawan dia. Hak yang kawan-kawan dia kata di bandar Mekah ni ada orang sedang buat pesta. Orang buat, kita kata kalau hari ni karnival lah. Buat macam-macam, ada orang jual, ada orang joget, ada orang nyanyi, ada orang macam-macam. Jadi nabi pun rasa nak pergi, sama seperti orang muda macam dia juga nak pergi. Tetapi Allah Ta'ala lindung Nabi SAW, dengan cara benda, dengan cara menidurkan Nabi SAW. Contoh kita ambil nabi lain. Apabila Nabi Yusuf AS digoda oleh mak akak dia, yang kita namakan sebagai Zulaikha ataupun Zalikha. Allah Ta'ala sebut wa hamma bihi idh hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Allah Ta'ala kata benda, Allah Ta'ala kata pada waktu tersebut kemuncak godaan yang dilakukan oleh wanita tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala kata benda, Allah Ta'ala kata orang puang tu nak kepada dia, Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ada keinginan kepada dia, kepada orang puang tu. Kecuali sebab apa tak jadi perkara tersebut? Kerana benda, Nabi Yusuf alaihissalam telah mengalami dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya kalulah tidak ada perlindungan daripada Allah Ta'ala, kalulah orang hak yang duduk di tempat tu ialah bukan Nabi, maka godaan tu secara automatik jadi dah kepada orang tu. Siapa dia tambuh? Orang puang hak yang comel, yang banyak harta, yang ajak dia tidur. Dalam masa yang sama, kalau dia tidur dengan orang puang tu sekali berapa kali pun, rahsia dia tetap terjaga. Kerana apa? Kerana perkara tu dibuat di rumah orang puang tu, dia dua orang tu duduk di rumah tu bersama dengan suami orang puang tu, dan orang puang tu duduk di rumah tu, suami dia waktu dia jalankan kerja ataupun perbuatan terkutuk tu, suami dia sedang bekerja. Nabi Yusuf dok goda orang puang tu goda dia. Orang puang tu goda dia. Hak comel, hak kaya, dan kalau kita sebut tadi, kalulah dia buat perkara tersebut, orang Terengganu kata tak pecah bu.
Tak bercahbur. Faham dia? Dia akan jaga rahsia dia dua orang tu dengan sepenuhnya. Nak kabarnya Nabi Yusuf AS ni orang yang sangat segok, sangat tampang. Dalil ni apa? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bila orang puang tu diumpat oleh kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata benda, qad syarafaha hubba. Tak. Dia ni tenggelam dalam keasyikan cinta dia terhadap anak akak dia. Kawan-kawan dia kata, mu anak akak mu liu. Tak. Jadi dia kata, tak apa mu kata aku gitu. Dia pun panggil kawan-kawan dia ramai-ramai ni, jemput makan di rumah. Lalu dia pun bekalkan ataupun berikan, hidangkan makanan. Yang mana makanan tersebut kena guna pisau untuk makan. Bukan pisau biasa, pisau yang tajam. Pisau yang tajam. Dalil tajamnya apa? Apabila Nabi Yusuf disuruh oleh mak akak dia ni untuk keluar menghidangkan makanan kepada tetamu ni, bila Nabi Yusuf lalu, Allah Ta'ala kata benda, qatta'na aydiyahunna. Orang puang hak yang tengok ketampanan ataupun kesegokan, kekacaukan Nabi Yusuf ni, qatta'na aydiyahunna. Dia mengerak-ngerak tangannya, tak sedar. Dalam bahasa Arab ni, kalau kita baca sikit, qata'a maknanya kerak. Qata'a, qaf, ta, ain. Qata'a maknanya kerak. Bila kita letak, kita baca qata'a, maknanya mengerak-ngerak. Maknanya bukan irih, kerak tangan. Jari dia kerak jari dia, bukan tangan ni. Kerak jari. Tak sedar tengah irih makanan ni, rupa-rupanya irih tangan sendiri. Siapa ke orang puan kata ma hadza bashara illa malakun karim. Ni bukan manusia ni, tapi sebenarnya malaikat, comel telajau. Tak sedar tangan ni, darah nyecer, kerak tangan. Tak. Mak akak dia kata, mu baru sekali ni mu tengok dia ni kerak tangan dah, aku ni puluh tahun dah duduk dengan dia. Tak gila gua ni. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa kita lah. Tak. Jadi nak sebutnya ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni ada benda, Allah Ta'ala bekalkan dia hawa nafsu, keinginan. Tetapi mereka ni tak buat maksiat kerana benda, kerana dipandu oleh Allah Ta'ala dengan syariat. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala lindungi mereka ni dengan perlindungan, tidak dipanggil sebagai ismah. Tak. Sebagai ismah, iaitu penjagaan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak. Orang setengah-setengah orang ni, tak, terutamanya orang Arab kata, apa Allah Ta'ala tak turunkan malaikat sebagai Nabi ataupun Rasul? Tak. Kalulah diturunkan malaikat ataupun malaikat ni jadi Nabi ataupun Rasul, macam mana manusia nak ikut? Sebab apa? Sebab Nabi, sebab kalau kata malaikat ni tak makan, tak minum. Malaikat ni tak perlu kepada pasangan. Malaikat ni tak ada hawa nafsu. Tak. Jadi 2-3 benda yang kita sebut ni tak melambangkan dia ni sebagai orang ataupun manusia ataupun benda yang boleh diambil contoh. Sebab apa? Bila dia tak makan, macam mana dia nak tunjuk kepada kita selaku umat dia adab ataupun macam mana nak makan. Dan Nabi tunjuk kepada kita bahawa macam mana nak makan. Qul ya ghulam kul bi yaminik wa kul mimma yalik, Nabi kata.
Nabi kata kepada Ibn Abbas masa makan dengan Nabi, dia jungal makanan. Makanan lauk ada dah depan dia ni. Dia suka kepada makanan depan tu, dia pun ambil lakoh. No. Nabi kata, ya gulam, sammillah. Wahai budak, sebelum makan baca bismillah dulu. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dok, Ibn Abbas pergi cekor dengan tangan kiri. Nabi kata makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan hak yang dekat dulu. Hak yang duduk depan ni makan dekat dulu. Jadi Nabi ajar cara makan. Sebab apa? Nabi pun makan juga. Dok, Nabi pun makan juga. Contoh lagi, macam mana kita nak belajar dengan Nabi SAW, ambil pelajaran daripada kisah kehidupan Nabi dalam nikah kahwin. Kalulah Nabi ataupun Rasul ni diutuskan oleh Allah Ta'ala daripada malaikat. Malaikat ni tak nikah, tak kahwin. Dia tak ada hawa nafsu. Jadi Allah Ta'ala utuskan sebagai Nabi dan juga Rasul ni sebagai manusia, berikan sama macam kita juga supaya kita boleh ikut dia. Gitu. Nabi ada waktu Nabi gembira, waktu Nabi suka, waktu Nabi marah, waktu Nabi sedih, waktu Nabi terluka dan sebagainya. Masa Nabi SAW menghadapi kematian, anak dia Ibrahim meninggal dunia. Nabi bila orang ulur jasad anak dia itu, mayat anak dia itu nak turun ke dalam liang kubur, Nabi nangis. Nabi nangis sebab apa? Sedih dengan kematian anak dia. Tapi Nabi tak tepik, tak nalok. Ni Nabi ajar kepada kita, hati bila menghadapi kematian, sedih tak sedih, tak boleh nak halang. Benda tu perasaan. Tapi Nabi ajar tak meraung, tak menyalahkan Allah Ta'ala bakpa ambil nyawa anak dia dan sebagainya. Ini hikmah yang Allah Ta'ala jadikan ataupun takdirkan Nabi ini seorang manusia. Gitu. Baik, selesai berkenaan dengan benda itu. Seterusnya, tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Perniagaan Nabi SAW dengan harta Khadijah dan perkahwinan Nabi dengannya. Nabi SAW terkenal di kalangan orang-orang Mekah ni sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah, sangat jujur. Terkenal Nabi ni. Kalau Nabi gembala kambing, orang suka Nabi ni bela kambing untuk dia. Kerana benda? Kerana Nabi tak pernah khianat dengan amanah yang diberikan. Kalau kata ada orang nak beli kambing orang tu, dia akan tanya tuang dia, setuju tak orang ni nak beli sekian-sekian harga. Orang tu setuju, barulah Nabi jual. Kalau orang tu tak setuju, Nabi khabar tuang dia tak setuju jual. Dan Nabi SAW ni bukannya bela kambing sikit-sikit. Kambing yang sangat banyak. Nak menggambarkan bahawa Nabi ni seorang yang sangat amanah dan seorang yang sangat jujur. Dengan kejujuran Nabi SAW ni, terkenallah Nabi dengan seorang yang jujur. Dan siapa berita tersebut kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah pun kebiasaannya Khadijah ni, dia ni seorang orang puan yang sangat kaya. Dia ni orang yang kaya, dan dia ni seorang yang bangsawan. Sebelum daripada Nabi SAW ambil ataupun bekerja dengan dia, ramai dah orang lain yang kerja dengan dia. Cara perniagaan Khadijah radhiyallahu anha jalankan ialah dia beri modal kepada orang. Dia beri modal ke orang. Contoh katakanlah dia beri modal kepada orang tu 10,000, barang 10,000.
Orang tu pun pergi jual. Sudah jual pergi mana-mana. Tak. Pergi mana-mana tempat hak yang dia rasakan tempat tu boleh bawa keuntungan kepada dia, barang hak yang dia jual tu boleh hasil, terjual. Jadi orang tu akan ambil barang dengan Khadijah, lepas tu dia pun pergi jual. Sampai tempoh masa dia pun buat balik barang berserta dengan hasil jualan dan keuntungan, dan dibahagikan kepada Khadijah dan juga kepada orang tu. Gitu. Baik. Jadi bila apa benda lagi? Terkenal Nabi ni dengan kejujuran, jadi hamba dia Maisarah beritahu kepada Khadijah bahawa ada seorang laki yang dia ni seorang yang sangat jujur. Tak. Orang yang sangat jujur ni payah nak jumpa. Maisarah ni nak beritahunya bukan puang deh. Maisarah ni bukan puang, Maisarah ni laki. Boleh ke orang Melayu Maisarah puang. Kena tahu Hamzah laki ke Hamzah puang? Hamzah laki, Maisarah laki. Talhah laki. Kenapa lagi? Uqbah laki. Qutaibah laki. Jangan kata metang-metang belakang tu ada bah, ada yah, ada macam-macam tu. Kita kata puang. Maisarah ni laki. Baik. Jadi Maisarah ni beritahu kepada Khadijah gini-gini berkenaan dengan Nabi. Lalu Maisarah kata, Khadijah kata, kalau begitu cuba awak tawarkan kepada Muhammad, nak tak dia nega dengan boda saya. Maisarah pergi jumpa Nabi, Nabi pun setuju. Nabi setuju. Lepas tu bila setuju buat perjanjian, Khadijah radhiyallahu anha beri barang kepada Nabi SAW banyak lebih daripada biasa. Katakanlah macam kita kata tadi, kepada orang lain 10,000 harga modal. Tak. Tapi dengan Nabi ni lebih daripada tu lagi. Mungkin 20,000, mungkin 30,000. Lalu Nabi SAW bawa barang-barang tu pergi ke Syam bersama dengan Maisarah. Maisarah ni jadi pemantau. Tengok perjalanan Nabi ni macam mana, nega dan sebagainya. Ditakdirkan bila pergi jual ke Syam, semua barang hak yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, habis licin Nabi jual. Habis. Tak. Lalu bila balik, Nabi SAW bawakan apa lagi? Harga modal dan juga keuntungan, lalu dibahagikan oleh Khadijah. Khadijah pula tanya. Dak tanya Maisarah ni, Maisarah cerita dulu kepada Khadijah. Dia kata dia pun beritahu bagaimana Nabi SAW menjalankan perniagaan, iaitu Nabi ni tidak menipu dalam perniagaan. Tak nipu dalam perniagaan dan sangat jujur. Kalau ada benda hak yang kurang, dia akan beritahu, okey ni barang ni harga dia sekian-sekian, tapi barang ni ada kekurangan. Kepek ke, katakanlah barang kepek contohnya. Ataupun kalau kata kalau macam ke benda-benda hak yang air ni, macam ke benda tu renyok. Ataupun kalau kata baju ada apa lagi, tempat-tempat tertentu tu ditenung dengan ada masalah, jarang. Ataupun apa saja, kalau kata makanan ni okey macam mana dia gini-gini, Nabi beritahu suti. No. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW bila berniaga dia ni jujur. Jujur macam mana? Kalau ada benda hak yang dia timbang dengan sepatutnya. Dan yang seterusnya, Maisarah sebut Nabi SAW dalam perniagaan dia ni sangat
memudahkan kepada orang yang membeli. Tak, kalau kata sikit-sikit tu, kalau kata benda yang perlu ditimbang, kalau kata lebih sikit-sikit tu, beri saja. Lebih sikit. Tak, lebih sikit beri, lebih sikit beri. Menyebabkan orang ni suka bila nak berurusan dengan Nabi, suka membeli dengan Nabi. Menyebabkan orang di Syam ni dia tertawar hati dengan cara Nabi SAW, dan mereka beli ke semua barang-barang yang dijual oleh Nabi SAW. Gitu. Dalam keadaan pada waktu tu disebutkan oleh para ulama bahawa pada zaman tu penipuan yang terlalu banyak dalam perniagaan. Penipuan yang terlalu banyak dalam perniagaan. Hatta kan di zaman Nabi SAW sendiri, Nabi satu hari dia pergi raung di pasar di Madinah, Nabi tengok ada orang jual khemar. Tak, berbaku-baku khemar dia jual. Nabi pun pergi dekat dengan dia. Nabi tengok dia jual khemar ni atas nampak molek, tetapi bila orang nak beli dia kaut ke bawah. Tak, dia kaut ke bawah. Nabi pun pergi dekat tengok. Nabi tengok benda, Nabi tengok khemar hak yang dia jual tu ialah tak sama dengan benda hak yang atas. Atas ni kering, bawah ni basah. Lalu Nabi pun seluk tangan Nabi SAW dalam longgokkan khemar tu. Nabi buat tubik tangan dia basah, menunjukkan bahawa apa benda lagi, khemar hak orang itu jual bukannya khemar molek, tapi khemar lama. Khemar lama, dia khemar ni khemar kering. Tak, tapi atas tu khemar kering, bawah ni khemar basah. Jadi orang tengok atas tu khemar kering, jadi dia nak beli hak yang macam ke hak dia tengok. Orang tu jual, dia ambil khemar basah, dia bubuh dalam bekas. Tak, bila orang tu balik rumah tengok benda hak yang dia jual tu tak sama macam ke dia nak. Yang pertama. Yang keduanya, khemar kering dengan khemar basah sudah tentulah berat khemar basah daripada khemar kering. Tak, katakanlah apa benda lagi, dengan timbangan khemar kering 1 kilo, bila bubuh khemar basah dia akan jadi benda hak yang kuantiti hak yang 1 kilo tu khemar kering menjadikan khemar basah ni lebih sikit lagi daripada hak yang khemar kering. Gitu. Ni Nabi SAW menjalankan perniagaan dengan cara tu, menyebabkan orang suka berjual beli dengan Nabi. Bila gitu beberapa kali Nabi SAW nega dengan Khadijah, maka setiap kali dia nega dengan Khadijah tu untung banyak sama Khadijah. Tak, bila Khadijah tengok begitu, maka Khadijah pun memikirkan untuk meminang Nabi SAW. Pinang Nabi. Lalu dia pun, Khadijah radhiyallahu anha, beritahu kepada kawan dia ataupun sahabat rapat dia, Nafisah binti Maniyah, untuk beritahu kepada Nabi bahawa Khadijah ni sangat berminat untuk menjadikan Nabi ni sebagai suami. Lalu Nafisah pun beritahu kepada Nabi keinginan apa benda lagi, Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Nabi pun beritahu kepada pak saudara dia supaya pinang Khadijah. Nabi tak guna cara benda dah, kalau awak kenal saya mari minang saja, ada. Bukan gitu. Tak. Walaupun Khadijah ni dia hak yang nak ke Nabi,
Tapi Nabi gunakan dengan cara yang lain, iaitu beritahu kepada pok-pok saudara dia supaya meminang Khadijah. Bermulalah kehidupan Nabi SAW selepas pada tu, lepas pada dia bertunang dengan Khadijah, tak lama dia pun kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan masyhur umur Nabi SAW pada waktu tu umur 25 tahun, dan Khadijah radhiyallahu anha umur dia 40 tahun. Baik. Sebelum Nabi SAW menjadi suami Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin ni, Khadijah pada waktu tu dia sebelum tu telah berkahwin dengan 2 orang suami. Sebelum dia ni jadi apa benda lagi? Jadi ibu tunggal. Perempuan marah sebut janda. Ibu tunggal tak apa. Janda jangan sebut. Padahal benda tula je. Perempuan kau ternasib bagus tau. Baik. Jadi hak yang berkahwin dengan Ummul Mukminin Khadijah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertamanya Atiq bin Aid At-Tamimi. Lepas tu yang keduanya ialah Abu Halah At-Tamimi, ataupun nama dia Hindun binti bin Zurarah. Kedua-duanya meninggal sebelum kedua-duanya meninggal, dan menyebabkan Ummul Mukminin Aisyah Khadijah radhiyallahu anha menjadi balu. Gitu. Baik, maknanya Nabi SAW kahwin dengan ayyim ataupun janda. Apa yang kita dapat daripada kisah perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah, dan juga perniagaan Nabi SAW dengan harta dia? Yang pertamanya, Nabi SAW ajar kepada kita supaya dalam segala jenis perniagaan mesti jujur. Tak, kita niaga apa sekalipun, niaga kereta ke, niaga tayar ke, niaga minyak ke, niaga baju ke, niaga piyah ke, niaga minyak wangi ke, benda ke, kena jujur. Tak? Sebab apa? Sebab daripada kejujuran tu lahirnya barakah. Tak? Barakah, berkat daripada kejujuran. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa mana-mana peniaga yang berlaku jujur, maka berkat menyertai perniagaannya. Dan barang siapa mana-mana peniaga yang tidak jujur, maka Allah Ta'ala menyertai perniagaannya dengan kebinasaan. Ini Nabi sebut. Jadi kau mana pun kena jujur. Kalau barang ori, khabar barang ni ori. Kalau barang ada ori, khabar ning bukan barang ori ning. Ning barang kopi ori. Ataupun kita kata ning barang ni dak ori, tetapi dia ning apa benda lagi? Kopi 3A, kopi 2A, kopi 1A. Contoh. Benda lagi. Kalau kata barang, kalau kita jual kereta, katakanlah orang tu tanya, dah kereta ni pernah berlanggar tak? Kereta ni pernah berlanggar cik. Kat mana? Okey, sini dia kena langgar. Berlanggar parak ke tak? Tak. Kereta ni pernah abuha tak? Dia kata, dia khabar kereta ni cik pernah abuha dah. Dia tak tipu mileage. Mileage kereta tu kan boleh ajah kan? Tak. Dia tak tipu. Benda lagi. Kalau dia beli, dia jual tayar, dia kata ni tayar lama sikit ni. Harga dia murah sikit. Contoh. Kalau kata minyak wangi, ni minyak wangi ni original daripada syarikat gini-gini. Kena beritahu. Kalau dak ori, khabar daripada syarikat ni dia ni dak, syarikat ni bukannya ori, dia tiru daripada hak ori minyak wangi contohnya. Kena khabar. Sebab apa?
situ keberkatan lahir daripada perniagaan tersebut. Daripada situlah hak yang Nabi khabar benda. 9 daripada 10 hasil rezeki daripada perniagaan. Tak, bukan daripada perniagaan yang menipu, tetapi perniagaan yang jujur dan dipenuhi dengan keberkatan. Gitu. Baik, waktu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW ditahmah ataupun disebut ataupun dituduh oleh orang-orang orientalis dan juga mereka yang tak suka kepada Islam. Mereka kata Nabi SAW ni dia nikah ramai dan dia nikah ni oleh kerana hawa nafsu. Nabi ni orang yang kuat nafsu. No. Nabi berkahwin dengan 11 orang, pernah berkahwin dengan 11 orang wanita. No. 11 orang Nabi pernah berkahwin. Jadi dia kata benda, Nabi ni memang orang yang kuat nafsu. Tambah pula Nabi SAW sebut dalam satu benda, ada sahabat sebut dalam satu athar menyebutkan Nabi SAW pernah tidur dengan beberapa orang isteri dia dalam satu malam. Bukan tidur gitu tu, bukan tidur kejut lepas tu pergi kat lain, bukan. Sekali dengan ni lah, muasyarah lah ataupun jimak lah. No. Dia kata Nabi ni memang kuat nafsu. Dia kata gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita tengok kisah hidup Nabi dalam perkahwinan. Nabi SAW kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha pada umur dia 25 dan Khadijah umur dia 40. Dan pada waktu tu umur dia 40 dah ni, dan dia ni bukannya anak dara. Tak, tapi Khadijah pada waktu tu sudah ataupun pernah berkahwin dengan 2 orang suami dah sebelum. Gitu. Jadi kalau ikut kata katalah selera orang muda pada umur 25 tahun, golek-goliknya cuba tanya orang muda belaka ni nak nikah dengan orang nak nikah dengan anak dara ke ataupun nak nikah dengan janda. Mana orang muda nak nikah lagi, cakap tangan sikit nak tanya. Nak nikah dengan janda ke anak dara? Anak dara ke janda? Anak dara? Anak dara. Ni hak belakang dah kahwin lagi. Nak nikah dengan anak dara ke ibu tunggal? Anak dara. Nak kabarnya selera orang ataupun orang muda ni tak pernah kahwin gini, memang nak pasang dia kan? Tak, memang nak pasang dia. Tak. Dan kalau ikut pada kata Nabi SAW, bila Nabi SAW jumpa Abdurrahman bin Auf, tak berapa lama lepas pada hijrah, Nabi jumpa Abdurrahman bin Auf ni, dia adem dia. Dia tengok Abdurrahman bin Auf ni pakai baju semak-semak, dan juga ada macam kalau kita kata orang Melayu ni pakai dia, ada kesan za'faran, ada warna kuning di tangan Abdurrahman bin Auf. Ada kata hasil daripada makanan yang dimasak dengan za'faran ataupun saffron. Kalau kita bahasa Melayu kita ni saffron, ataupun ada setengah ulama kata benda tangan tu lekat kuning ni sebab dia pegang tangan isteri dia yang dilomor dengan za'faran. Nak kabarnya hanya orang puang saja hak yang guna tu. Kalau kita kata hari ni pakai ina, orang puang pakai ina, ingin ina dak kering lagi ke ataupun gitulah, maknanya suami dia pegang jakit warna kuning tu. Jadi Nabi tanya Abdurrahman bin Auf, bila siapa dekat tu, Abdurrahman bin Auf pun sebut kepada Nabi,
bahawa Nabi SAW dia telah berkahwin. Asayyibun au ayyimun. Nabi tanya kepada kepada Abdurrahman bin Auf, anak dara ke ataupun janda? Nabi Abdurrahman bin Auf kata ayyim, nikah dengan janda Rasulullah. Nabi kata tidakkah kamu memilih anak dara? Tulaibuhu wa tulaibuha wa tulaibuka. Nabi kata kalau nikah dengan anak dara ni galak sikit. Gitu. Tak, Nabi pun pesan gitu, tapi cumanya apa Nabi tak nikah dengan anak dara? Nak menggambarkan bahawa Nabi ni tak mementingkan apa benda panggil tak mementingkan selera dia. Tak mementingkan selera dia. Tetapi lebih memilih untuk sibuk dengan kerja-kerja dakwah. Tak sibuk dengan selera dia, tapi dia sibuk dengan hadaf utama dia ialah kerja dakwah. Sebab apa? Sebab kalulah kata ulama sebut, kalulah kata Nabi pilih anak dara, pada waktu tu Nabi terpaksa banyak waktu tak duduk di rumah menjalankan kerja dakwah. Dah baru kahwin nak kepik nak duduk dengan suami sama. Sebab benda baru kahwin. Tahu. Lepas tu pula benda nak tinggal payah. Jadi Nabi memikirkan kerja dakwah yang dia buat ni, maka dia pilih Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah ni ada dah sejarah yang lalu menguruskan rumah tangga. Dia ada pengalaman dah dengan dua orang suami dia, hak yang perangai dia perangai dua orang dah hak yang dia hadapi. Jadi Nabi orang yang ketiga lagi mudah dia nak menguruskan rumah tangga Nabi. Dan dia biasa dah pisah dengan suami sebelum ni banyak tahun dah. Jadi kalulah Nabi tinggal sehari dua untuk buat kerja dakwah, maka benda tu tidak ada masalah bagi Khadijah. Tak. Ni apa benda panggil? Kita tengok Nabi SAW apa benda panggil? Berkahwin mengikut selera yang Allah Ta'ala nak, bukan selera dia. Satu. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu anha mati, barulah Nabi SAW apa benda panggil kahwin seorang lagi. Barulah Nabi SAW kahwin seorang lagi. Bukan bermakna Nabi ni takut ke bini. Nabi tak ada istilah takut ke bini. No. Nabi berkahwin ni dalam hidup dia ni ialah atas dasar keperluan dakwah yang Nabi SAW jalankan. Keperluan syariat. Contoh kita sebut dalam ramai-ramai isteri Nabi, semua kita tahu hanya Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang berstatus anak dara. Hak lain tu semuanya bekas ataupun balu ataupun janda orang belaka. Mana kita sebut dah tadi, Nabi kahwin ni atas dasar kerja dakwah dan memenuhi syariat. Tak. Contoh kita tengok apabila Nabi SAW kahwin dengan Saudah binti Zum'ah. Khadijah radhiyallahu anha
mati pada umur Nabi 50 tahun. Mati umur pada Nabi umur 50 tahun, Khadijah umur 65 meninggal. 3 tahun selepas Nabi SAW dia kematian isteri, barulah Nabi kahwin dengan Saudah binti Zum'ah. Kahwin pada waktu tu Saudah umur dia 31 tahun. 31 tahun. Nah, Saudah ni dia mati pada umur 85 tahun. No. Dia ni juga bukannya ada anak dara. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kahwin masa umur Aisyah umur 21 tahun. Hasil daripada apa? Hasil daripada Abu Bakar menawarkan Aisyah kepada Nabi SAW untuk dijadikan isteri. Saudah binti Zum'ah Nabi kahwin masa tahun yang kedua hijrah. Aisyah pun pada tahun yang kedua hijrah. Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, pada umur Nabi 54 ataupun 53 tahun, pada tahun yang ketiga hijrah, pada masa umur Hafsah binti Umar berusia 20 tahun. Ni semua ni tok laki mati belaka ni. Tak, tok laki lah mati belaka dalam peperangan. Zainab binti Khuza'ah pun gitu juga. Suami mati dalam peperangan. Masa perang Uhud. Ummu Salamah pun gitu juga. Masa umur dia 37 tahun kahwin dengan Nabi. Ummu Salamah ni abi orang. Ummu Salamah ni terkenal dengan orang puang yang comel dan juga Allah. Ya, dan juga cerdik. Umur pinang dia tambuh. Dia kata tak ada dah. Abu Salamah ni hak yang paling baik sekali tok lelaki. Tambuh dah kahwin. Abu Bakar pinang dia tak terima. Umar pinang dia tak terima. Osman pinang pun tak terima. Dia kata tak ada dah orang molek pada Abu Salamah. Nabi kata ada lagi orang hak molek pada tu. Ada lagi. Tak. Dia kata tak ada dah. Nabi kata nak tak kalau aku kahwin denganmu? Tak. Barulah Ummu Salamah terima. Zainab binti Jahsh isteri kepada anak akak dia. Dia kahwin bukan kerana nak kepada Zainab binti Jahsh ni, kerana Allah Ta'ala tentukan dia ni kahwin dengan Zainab. Nak menyatakan, nak ubah pandangan orang Arab ni bahawa tak boleh nikah dengan natu akak. Nak mengubah persepsi orang Arab ni bahawa tak boleh nikah dengan natu akak. Padahal natu akak ni ajnabi. Allah Ta'ala jadikan Zainab binti Jahsh ni tak bertahan lama duduk dengan anak akak dia. Tak. Jadi bila kahwin dengan Zainab tak sekung dua orang ni. Tak. Cerai. Lalu Allah Ta'ala kata dia, Allah Ta'ala turun ayat menyatakan bahawa bila habis iddah dia ni, kamu wahai Muhammad kena kahwin dengan Zainab. Kahwin Nabi dengan Zainab. Sebab apa? Atas dasar tuntutan syariat. Juwairiyah binti Al-Harith kahwin dengan Nabi juga. Dia ni ada dah suami sebelum pada tu mati dalam perang Bani Mustalik. Tak. Nabi tengok dia. Nabi tengok nak kahwin dengan Juwairiyah ni untuk dia, untuk menawang hati orang-orang Yahudi Bani Mustalik ni untuk masuk Islam. Sebab dia ni anak ataupun puteri kepada ketua kabilah. Rupanya Juwairiyah ni
Dia kata satu masa tu dia mimpi ada satu cahaya masuk dalam bilik dia. Cahaya masuk dalam bilik dia. Dia beritahu kepada ayah dia. Bila ayah dia dengar bahawa ada cahaya masuk dalam bilik dia, ayah dia pandai sikit sebanyak tentang tafsir mimpi. Ayah dia kata, macam mana ada orang nak kahwin dengan mu sedangkan mu ada tok lelaki. Suami dia ada lagi pada waktu tu, dia yang dia cerita tu. Ditakdirkan Allah Ta'ala suami dia mati dalam peperangan Bani Mustaliq. Tak? Bila Nabi SAW tawarkan untuk Juwairiyah binti Al-Harith ni berkahwin dengan dia, ayah dia sendiri kata, ayah dia Juwairiyah sendiri kata, sebenarnya saya menganggarkan bahawa hak yang cahaya masuk dalam bilik di saya ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun terima pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas pada tu semua kebanyakan di kalangan Yahudi Bani Mustaliq ni masuk Islam. Nak kabarnya benda bukan atas dasar keperluan peribadi Nabi nak kahwin dengan Ammar. Tak. Tetapi atas dasar benda, atas dasar syariat. Gitu. Jadi begitu juga hak yang kita boleh ambil perjalanan ataupun pengajaran pada malam ni. Ulama menyatakan bahawa sekiranya seseorang lelaki tu ingin berkahwin lebih daripada satu, maka yang pertamanya seperti mana yang Allah Ta'ala anjurkan, dia mesti bersedia untuk berlaku adil. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulama menyebutkan bahawa ianya mestilah atas keperluan syariat dia, bukan atas dasar nafsu. Jika didahulukan keperluan syariat untuk menyelamatkan diri dia daripada melakukan perkara yang macam-macam, maka ulama menyebutkan bahawa insya-Allah perkahwinan itu menemui barakah. Setakat saja, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang sekiranya Allah Taala izinkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.